Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita beralih ke Sarawak bersama Vanessa Marin dan antara paparannya inisiatif My Digital terima reaksi positif dan kerajaan negeri sasar 2.2 juta penduduk yang layak terima vaksin COVID-19 hingga Ogos depan. Jadi bincangnya kita terus saja bersama Vanessa. Silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Inisiatif My Digital dan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang baru dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat sebagai inisiatif bertepatan dengan strategi ekonomi digital Sarawak dalam meningkatkan perkhidmatan internet termasuk di luar bandar negeri ini menerusi penyediaan prasarana digital secara lebih menyeluruh. Pengasas iCube Innovation Sdn Bhd Datuk Patrick Liu memberitahu Sarawak perlu mengambil kesempatan dan peluang yang ada dalam inisiatif dan rangka tindakan ini bagi membina rangkaian dan ekosistem yang lebih baik sekaligus memberi kesan langsung kepada rakyat terutama yang berada di luar bandar. Sarawak is one of is the biggest state in Malaysia, so we always having problem or issue build up the infrastructures, especially rural area because of the roads and the bridges outreach of people. So I think this is a good time that we should prepare ourselves and get ready for this initiative. Beliau dalam pada itu berharap agar inisiatif dan rangka tindakan ini berupaya menjangkau masyarakat menyeluruh dan memberi manfaat secara optimum kepada rakyat di Sarawak tanpa meminggirkan kawasan luar bandar. Jelasnya Sarawak sememangnya optimis menuju ke arah pendigitalan dengan wujudnya Lembaga Multimedia Sarawak SMA sebagai sebahagian sokongan untuk memberi perkhidmatan digital. Sementara itu bagi syarikat peringkat permulaan, inisiatif My Digital amat sesuai terutamanya ketika negara dilanda pandemik COVID-19. That I think we can have virtual conference meeting like 2 to 3 meeting in a day is a normal or new norm now. Compared to previously, we only can have like 2 meeting in one day, one in the morning and one in the afternoon. Kerajaan Sarawak sasarkan 2.2 juta penduduknya layak menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula penghujung Februari ini sehingga Ogos depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan jangkaan tempoh masa vaksinasi itu juga bergantung kepada penerimaan bekalan vaksin yang diterima di Sarawak. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan setakat ini Kerajaan Persekutuan akan menyediakan bekalan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19. Yang Amat Berhormat tempoh hari telah mengarahkan kita untuk mencari pembekal yang boleh berbekal supaya mungkin kerajaan negeri akan membeli vaksin. Sekiranya ada masalah pembekalan vaksin dari Kuala Lumpur. Untuk tujuan itu, sebuah jawatankuasa khas bagi meneliti pembekalan vaksin COVID-19 telah ditubuhkan yang terdiri daripada para saintis yang diketuai Profesor Datuk Dr. Andrew Q. Dawi yang ditugaskan untuk membuat penelitian jenis vaksin yang dibeli oleh kerajaan negeri sekiranya berlaku masalah bekalan vaksin. Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM mengenai pelan imunisasi COVID-19 di Sarawak di Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching hari ini. Sementara itu, mengulas mengenai persediaan kerajaan negeri, Datuk Ahmad Douglas berkata, untuk fasa pertama suntikan vaksin bagi lebih 97,000 barisan hadapan penghujung bulan ini, sebanyak 56 lokasi telah dikenal pasti di seluruh Sarawak. Manakala untuk fasa kedua suntikan, pihaknya masih mendapatkan maklumat daripada pihak residen dan pejabat daerah agar lokasi suntikan dapat diakses oleh penduduk khususnya yang jauh di luar bandar. Operasi ujian calitan untuk penduduk di Rumah Pangsa dan Perumahan Taun Villa di Sibujaya yang kini di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah diselesaikan hari ini sejak dilaksanakan bermula minggu lepas. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai, pihak berkuasa juga akan mengesan individu yang enggan menjalani ujian calitan mahupun yang bersembunyi di rumah.
Sehubungan itu, Dr. Anwar Rapai menyeru mereka yang belum membuat ujian caritan untuk tampil segera memutuskan rantaian COVID-19 dan demi keselamatan bersama. Kita telah menjalani hampir 95% dan per hari ini hari terakhir dan akan dijalani satu lagi swab test lepas ini, iaitu kita akan bermula minggu depan selepas 10 hari pertama kawasan ini di lockdown. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka ditemui media selepas membuat tinjauan operasi penghantaran bekalan makanan ayam segar kepada penduduk yang tinggal di kawasan PKPD tersebut. Mengenai bantuan makanan untuk penduduk di kawasan PKPD itu, beliau menjelaskan pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah menghantar bantuan makanan kepada setiap ketua isi rumah sehari sebelum pelaksanaan PKPD. Selain itu, pada minggu lepas, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah mula menghantar bantuan bungkusan makanan untuk setiap isi rumah di kawasan PKPD tersebut. Lebih 108,000 penduduk di bahagian Serian akan menerima bekalan vaksin COVID-19 berdasarkan jadual ketibaan vaksin itu di Sarawak. Residen bahagian Serian Tuah Suni berkata, bilangan vaksin yang akan dihantar ke bahagian Serian adalah berdasarkan kepada jumlah penerima yang telah dikenal pasti. Ini termasuk menerusi senarai semak lebih 4,000 petugas barisan hadapan serta maklumat kesihatan daripada semua fasiliti kesihatan kerajaan di bahagian Serian. Tuah Suni menjelaskan pemberian vaksin akan diadakan di Dewan Masyarakat Serian yang dilaksanakan secara temu janji berperingkat mengikut mematuhan SOP sedia ada. Beliau bersama anggota sesi simulasi imunisasi COVID-19 di Dewan Masyarakat Serian pagi tadi. Simulasi tersebut melibatkan 10 agensi dan jabatan terlibat untuk sebahagian daripada latihan untuk mengukuhkan kefahaman tentang proses vaksinasi COVID-19 kepada petugas kesihatan serta agensi yang terlibat sebelum pemberian suntikan sebenar bermula. Hujan lebat berpanjangan sejak petang semalam mengakibatkan beberapa kawasan di sekitar Kuching, Semarahan dan Lunduk banjir dinaiki air. Hasil tinjauan pemberita mendapati di kampung Sungai Maung Tengah, Jalan Setapuk, air naik mencecah paras lutut tengah hari tadi. Wartawan Siti Aida Alik ada laporannya. Menurut salah seorang penduduk kampung Sungai Maung Tengah, Hamdi Holoi, ini merupakan banjir kali keempat melanda kampung itu sejak sambutan Tahun Baharu Cina lepas. Lepas subuh tadi, kenapa air cepat naik lah. Kami orang solat di surau kami lah. Ya, kami kejutkan orang semua kampung naik air besar lah. Ujar Hamdi Holoi lagi, kampung Sungai Maung Tengah didiami kira-kira 250 orang penduduk. Baik, jika dapat dilihat pada ketika ini, paras air di kampung Sungai Maung Tengah ini adalah mencecah sehingga ke paras lutut saya. Dan pada ketika ini, hujan masih turun lagi dengan lebatnya dan air masih lagi menaik di kampung Sungai Tengah ini. Setakat laporan yang saya lakukan ketika ini, tiada sebarang pemindahan dilakukan dan penduduk di kampung ini masih lagi tinggal di rumah masing-masing. Sementara itu, Zahidi Bujang memberitahu kali terakhir kampung Sungai Maung Tengah dilanda banjir adalah pada tahun 2014. Macam tahun Tok Tek Nang dah kedua kali lah Tok Tek. Anak kali pertama Tek tinggi lagi. Tok kurang sikit lah. Kalau Nang dah sedia lah, Nang dah prepare awal dah. Barang-barang dah standby Nang tingkah tempat tinggi lah. Meskipun beberapa kawasan dilaporkan surut, namun penduduk terjejas perlulah sentiasa berwaspada dan tidak mendedahkan diri dengan sebarang risiko yang tak diingini. Siti Aida Alik untuk RTM. Dalam pada itu, hujan lebat berpanjangan juga mengakibatkan beberapa kawasan di Kota Semarahan dan Jalan Kuching Serian dinaiki air. Tinjauan RTM mendapati kawasan perumahan dan rumah-rumah kedai di Taman Perumahan Univista turut terjejas akibat air yang melimpah dari sistem perparitan. Turut terjejas ialah kawasan bulatan berdekatan Intan Kampus Sarawak yang menyebabkan kesesakan teruk di waktu puncak bagi mereka yang dalam perjalanan hendak ke Kuching. Beberapa jalan di laluan Kuching Serian turut dinaiki air dan hanya boleh dilalui sebelah jalan. Manakala limpahan air dari Sungai Kuap turut mengakibatkan rancangan projek perumahan RPR Batu 12 ditenggelami air sehingga bawah paras pinggang. Penduduk yang ditemui memberitahu air mula naik sejak 6.30 pagi tadi. Kira 6.30 dah, kami sedar lah. Kami sedar air dah. Limpah semua orang dah kecoh lah, kecoh. Apa ya?
air dah naik semualah. Orang semua pindah-pindah kereta naik atas semualah. Ya, jalan kami tahu. Beberapa kawasan di Kampung Jawa Semengguk di Batu 12 turut terjejas namun tidak melibatkan sebarang pemindahan penduduk. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Masyarakat